lihat apakah soalan okey. Okey, yang ni ada soalan tentang apa ni, mengesan kesalahan ejaan, mengesan kesalahan ejaan. Ada soalan ada banyak sebenarnya, ada lebih kurang 40, 50 soalan, 50 soalan kesalahan ejaan saja. Kita cuba buat jawab soalan ni. Okey, dalam dia punya arahan kat sini, dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan kamu kena kenal pasti dan betulkan kesalahan ejaan tersebut. Okey, nombor satu tu, pekerja-pekerja swasta itu sedang memperlebar lebuh raya yang menghala ke Kuantan. Okey, kamu fikir kat sini apakah dia punya kesalahan ejaan di sini? Apakah kesalahan ejaan untuk soalan nombor satu? Okey, siapa boleh baca nombor satu dulu? Cikgu nak siapa baca nombor satu dulu? Kelas? Boleh baca soalan nombor satu? Boleh baca soalan nombor satu, kelas? Saya, cikgu. Okey, bagus. Sila baca soalan nombor satu. Pekerja-pekerja swasta itu sedang memperlebar lebuh raya yang menghala ke Kuantan. Okey, mana yang kamu fikir yang salah kat sini? Apa boleh tolong kawan kamu ada kesalahan tak nombor satu tu? Memperlebar, okey, kita lihat. Okey, dia kata kat sini ejaan. Kamu tengok situ ejaan. Ejaan lebuh raya tu, lebuh raya tu kamu kena pisah ke ataupun kamu dekatkan lebuh raya? Pisahkan. Okey, kamu tengok sini, pisahkan. Okey, lebuh raya kamu kena pisahkan. Okey, lebuh raya. Ini dia punya soalan nombor satu. Okey, soalan nombor dua. Siapa nak baca soalan nombor dua? Siapa nak baca soalan nombor dua? Saya, Ibu. Okey, silakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6 telah mengadakan kejohanan olahraga kali ke-7 pada minggu lepas. Okey, manakah kesalahan dia? Apa ni? Kesalahan dia? Ini kesalahan ejaan saja. Kesalahan ejaan saja. Ketujuh, Cikgu. Ketujuh. Ketujuh. Tak ada sempang. Okey, betul. Okey, ketujuh. Ketujuh tak ada sengkang. Okey, betul. Okey, teruskan kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Siapa nak jawab soalan nombor 3? Saya, cikgu. Okey, silakan. Pak Bilal menggolong tikar itu lalu menyimpannya di dalam stor masjid setelah selesai solat. Okey, mana salah dia? Menggolong tu. Menggolong. Menggolong. Okey, sepatutnya? Menggulung. Menggulung. Betul. Okey, teruskan kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Saya, Ibu. Okey, silakan. Tanggungjawab ibu bapa memberikan kasih sayang kepada anak-anak
bagi memupuk sikap positif dalam diri mereka. Okey. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Okey, tanggung jawab sepatutnya Dapat. dapatkan, betul. Tanggung jawab. Okey. Okay, teruskan lagi. Siapa lagi? Soalan yang kelima. Kesalahan ejaan, kita boleh membina pemahaman yang lebih kompleks daripada perkataan bahasa Inggeris. Siapa boleh jawab soalan ni? Kita boleh membina pemahaman yang lebih kompleks. Ni kita fokus kepada kesilapan ejaan, kesilapan ejaan. Nurul Atikah boleh jawab tak, Nurul Atikah? Saya cikgu. Okey, boleh jawab soalan nombor 5. Baca kan? Kita boleh membina pemahaman yang lebih kompleks daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, manakah dia punya kesilapan ejaan dia? Kompleks. Okey, kompleks. Okey, sepatutnya Kompleks. macam ni ejaan dia? L-E-K S. S, betul. Okey, teruskan kepada siapa lagi cikgu nampak kat sini. Abdul Hakim. Abdul Hakim baca nombor 6 Abdul Hakim. Abdul Hakim baca nombor 6. Siapa ni? Badrisyah, boleh baca nombor 6 Badrisyah? Salah faham dan prasangka antara rakyat dapat dielakkan apabila mereka menggunakan bahasa kebangsaan dalam hubungan komunikasi seharian. Apakah dia punya kesalahan dia? Prasangka cikgu. Prasangka, okey. Prasangka sepatutnya apa? Dia tak ada huruf I, tak ada huruf I. Okey, tidak ada huruf I kan? Sambung ke, jarak ke, rapat kan? Jarak ke atau kena jarak kan? Jarak ke atau rapat kan? Rapat. Rapat prasangka. Okey, prasangka. Okey, teruskan kepada soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-7 soalan ke-7. Sofia tidak memahami dunia anak-anaknya dan kurang memantau aktiviti yang dilakukan oleh mereka lantaran kesibukan mengejar kejayaan. Okey, siapa boleh jawab soalan yang nombor 7? Kesibukan. Apa? Kesibukan. Kesibukan. Okey, kesibukan. Sepatutnya? Kesibukan. Okey, SI kesibukan. Okey. Teruskan kepada soalan nombor 8. Sebahagian kecil dalam kalangan murid sekolah terlibat dalam kegiatan dalam kumpulan geng Rismah. Mana ialah kesalahan dia? Nombor 8.
Cikgu. Ya saya. Gangsterisme cikgu. Gangsterisme sepatutnya Gangsterisme. Gangsterism. Gangsterism. Gangsterisme. Gangster ME Okey. Okey, teruskan kepada soalan yang ke-9. Encik Badrul bercadang membawa keluarganya melancong. Keluarganya. Lancong. Okey, keluarga ni silap ejaan tak, sorry Maaf, yang ni salah ni. Okey, keluarganya sini betul. Melancong melancong, dan sepatutnya apakah jawapan dia untuk ni Melancong ni salah. Apa jawapan ni? Melancong. Melancong cong. Melancong. Okey, betul. Betul. Cong okey. Nombor 10, saya dan ayah akan bertolak ke Kuala Lumpur pada hujung minggu ini. Hujung. Hujung. Okey, hujung. Hujung. Sepatutnya macam ni, HUJUNG Okey. Kita pergi kepada soalan ke-11. Soalan ke-11, jumlah urus niaga di Bursa Malaysia telah memperlihatkan pertambahan positif. Urus niaga. Urus niaga sepatutnya jarakkan. Okey, jarakkan. Urus niaga. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kempen hidup sihat dilancarkan untuk mengurangkan obesiti dalam kalangan masyarakat, khususnya kanak-kanak. Obesity. Obesiti sepatutnya Obesity. Okey. Okey, teruskan kepada soalan 13. Langkah membeli lesen perniagaan lebih banyak kepada peniaga bukan bersifat anti monopoli tetapi untuk mewujudkan suasana yang adil. Anti monopoli. Okey, anti monopoli. Sepatutnya Rapat. anti monopoli. Okey, anti monopoli. Okey, kita teruskan lagi Okey, kita pergi kepada soalan 14. Soalan yang ke-14, skrip yang berkualiti akan menghasilkan cerita yang menarik dan berkesan. Skrip. Okey, skrip. Okey, skrip dan jawapan dia SKRIP. Skrip. E tak ada. E tak ada, betul. Okey, kita teruskan kepada soalan 15. Setiap hari kamu akan mengulang kaji bersama-sama di perpustakaan. Mengulang kaji. Mengulang kaji. Perpustakaan tu betul ke ejaan ni? Betul mengulang kaji. Okey, mengulang kaji sepatutnya jarakkan mengulang kaji. Okey, kaji kita jarakkan. Okey, kita habiskan muka surat ni lepas tu kita akan pergi kepada bahan lain Kita lihat kat sini, pengetua perlu memastikan semua sijil adalah tulen sebelum mengesahkan sijil-sijil tersebut. Tulen. Tulen. TULIN sepatutnya Tulen. Tulen. Okey, tulen. Okey, kita pergi kepada soalan 17. Salmah sedang asyik membaca sebuah novel yang berjudul Badai Semalam sambil beristirahat di beranda rumah. Tulen. Beristirahat. Beristirahat sepatutnya Beristirahat. Beristirahat
Rehat ke RA ke HAP? HAC lah. RA kan? Okey. Teruskan kepada soalan yang ke-18. Semua lembu peliharaan Pak Cik Adib lari ke bawah rumah apabila hujan turun secara tiba-tiba. Peliharaan. Okey, peliharaan Okey, peliharaan. Okey, sepatutnya? Peliharaan. Okey, sepatutnya ialah peliharaan, betul. Apa uji yang ni, latihan ni sebenarnya ialah untuk kamu bila kamu dah buat karangan apabila kamu buat Sedang karangan. asyik. Ya? Kenapa Okey, apabila kamu buat karangan, kamu kena kenal pasti kan apakah kesalahan sebab itulah apabila kamu dah habis karangan kamu kena kenal pastikan dia punya ada tak kesalahan dari segi ejaan. Sebabnya kalau kesalahan dari segi ejaan kamu akan Sedang cikgu. akan dipotong markah lah. Boleh Okey, kita pergi kepada soalan lain soalan lain. Sekejap Okey, cikgu harap kamu nampak ni soalan ni Ni soalan objektif pula. Okey, cuba soalan nombor 1. Perpaduan. Semangat dan persaudaraan, perpaduan. Semangat dan persaudaraan perlu dipupuk tanpa mengira kaum dan bangsa, betul? Okey, nombor 2, Jenny membuat laporan polis setelah beberapa kali oleh seorang lelaki yang diugut. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, Sherry berasa terkejut mendengar berita kemalangan yang menimpa suaminya sehingga tiada yang keluar daripada mulutnya, ya? Sepatah. Okey, sepatah. Okey, nombor 4, ilham untuk penulisannya novelnya secara tiba-tiba apabila dia terjaga daripada tidur Sepatah. pada waktu. Datang, boleh ke datang secara tiba-tiba? Okey, datang secara tiba-tiba, betul. Nombor 4 ialah B. Nombor 4 ialah B. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Lester cuba mententeramkan perasaan isterinya yang sedang Bersedih. Yang sedang bersedih. Okey. Okey, nombor 6. Kesedihan. Kesedihan ke? Kamu tengok sini betul Lester cuba mententeramkan perasaan isterinya yang sedang bersedih. Yang sedang kesedihan je Yang sedang kesedihan. Kesedihan sebenarnya. Okey, nombor 6, Iban pada zaman dahulu sanggup menggadaikan nyawa mereka daripada menyerah kalah kepada pihak musuh demi mempertahankan negara. Pahlawan. Okey. Persembahan Pelvin mendapat tepukan gemuruh daripada penonton. Bertenaga. Ada lagi siapa? Ada lagi jawapan lain? Menarik lagi dia kata tepukan yang gemuruh gemuruh. Cikgu rasa Bersemangat. Ya, bukan bersemangat. Bersemangat yang bersemangat. Sebenarnya menarik perhatian sebenarnya. Dia kata kat sini gemuruh, dia beri tepukan gemuruh yang paling sesuai ialah mempersonakan. Maksudnya menarik hati. Maksudnya terlalu menarik hati. Bersemangat, persembahan yang bersemangat mendapat tepukan gemuruh. Jawapan ni ialah C jawapan ni. Mempersona. Okey, nombor 7 ialah okey, kita pergi kepada latihan yang sini. Okey, kita pergi kepada soalan ni kamu lihat kat sini soalan 15. Okey. Soalan 15 kamu cuba dulu manakah yang salah
ataupun yang apa ni, yang salah kamu bagi tahu Pandangannya yang tajam menakutkan saya. Tajam ni betul tak kat sini? Betul. Betul Atuk Betul. selalu mengasah parangnya agar tajam. Betul. Betul Perkataan yang tajam itu telah mengguris hati saya. Salah. Salah. Salah perkataan yang tajam salah okey, salah. Kritikan pengarang tentang penulisan itu sungguh tajam. Betul. Yang ni betul yang ni betul. Yang nombor 3 tu salah dan jawapannya ialah betul. 1, 2 dan 4. Okey. Nombor 16 kamu tengok sini penggunaan perkataan kembang kat sini. Kembang digunakan. Kembang, ini pun kembang dan ini juga kembang. Okey, nombor 1 bunga yang kembang pada pagi itu sangat cantik. Betul. Betul. Betul okey, betul. Akibat makan terlalu banyak, badan Sabariah menjadi kembang. Salah. Salah. Salah, okey, salah. Span yang direndam di dalam air itu menjadi kembang. Betul. Betul. Kembang hati malah apabila semua orang memuji kekacakan suaminya. Betul Jadi betul. Jawapan dia 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4 Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 6. Pengarah urusan itu telah menolak cadangan timbalannya. B, cikgu. Okey, cikgu tanya dulu. Nombor 1 ni betul tak? Betul. Ini dia betul Bayi dalam kandungan itu menolak perut ibunya. Salah. Salah, okey. Kami akan menolak ke tapah pada pagi esok. Salah. Yang tadi ialah yang betul ialah 4 okey, betul. Salah. Jawapan dia 1 dan 4. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kamu lihat kat sini, ibu bapa mungkin menjadi kamu tengok sini perkataan kat sini daripada faktor sini sampailah ke sini. Kalau betul kamu boleh tukarkan kepada perkataan lain kat sini dia ada A, B, C, D Okey, ibu bapa mungkin menjadi faktor penyumbang kepada masalah sosial. D, cikgu. D okey, D. Sekejap D, kamu kata D di situ. Sekejap D. Okey, D. Faktor punya betul. Okey, teruskan kepada soalan. Soalan yang ke-19. Okey, mi goreng amat sesuai dihidang bersama teh panas pada waktu pagi sebagai sarapan. Apa yang kamu fikirkan? Cikgu tak nampak jawapan. Kamu tak nampak jawapan Tak nampak? Betul tak nampak Cikgu dah off ke? Nampak. Nampak kamu kata C dihidang amat sesuai, dihidangkan dengan. Betul, dihidangkan dengan. Okey, teruskan kepada soalan 20. Besarkan Soalan 20. Encik Zainuddin memberi anaknya sebuah payung untuk dibawa ke sekolah kerana musim panas dijangka berpanjangan. Kat sini ialah memberi sampai ke sini. A, cikgu. Jawapan dia A, memberikan anaknya sekaki, betul. Memberikan anaknya sekaki payung, bukan sebuah payung Okey, jawapan dia A. Okey, 21, Ali belajar bersungguh-sungguh demi kebahagiaan keluarganya. B, cikgu. Demi kebahagiaan, betul. Demi kebahagiaan. Okey, nanti kita kalau kita sempat nanti kita akan ulang balik ni Okey, kita pergi kepada cikgu punya cikgu punya bahan cikgu yang lain sekejap.
Okey. Cikgu harap kamu nampak cikgu punya bahan di sini, bahan tentang kalau tak nampak beritahu cikgu. Okey, kita pergi kepada bahan bahasa Melayu untuk yang ni. Okey, apa yang kita nak belajar untuk seterusnya apakah kita nak belajar ialah tentang pertama kita akan kenal pasti perkara kenal pasti ialah tentang punca pencemaran alam sekitar. Kita nak kenal pasti apakah punca kebenaran alam sekitar. Yang kedua ialah kita nak nyatakan apakah kesan terhadap alam sekitar. Apakah kesan dia. Dan yang ketiga pula ialah kita nak belajar bagaimana kita nak membina ayat. Dan ini ialah bahan yang cikgu nak juga kongsikan dengan kamu. Okey, kalau kita nak buat sebuah karangan sebuah karangan kita kena definisikan kita kena definisikan apakah dia pencemaran. Pencemaran tu. Apakah maksud dia pencemaran? Kamu kena definisikan. Definisikan maksudnya kamu kena terangkan apakah maksud pencemaran. Contoh kat sini cikgu tulis kat sini. Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandiran kehidupan. Kamu tengok sini gambar ni, bahan-bahan yang dikeluarkan oleh kilang ataupun bahan-bahan yang dikeluarkan oleh rumah-rumah di merata tempat ianya telah disalurkan ke sungai-sungai kita. Tidak kat sini, ke sungai-sungai kita ni kita salurkan. Dan apabila ia disalurkan kepada sungai-sungai kita, kita akan menggunakan balik sungai tersebut sebagai kita punya minuman kita. Dan inilah kita nak tengok apakah isu tentang pencemaran. Okey, punca-punca pencemaran yang kita boleh lihat ialah pertama ialah tentang kebakaran. Kebakaran ialah salah satu daripada masalah yang telah menjadi satu perkara yang kita hadapi dah lama. Kebakaran hutan terutamanya di kawasan Asia Tenggara ni. Kamu lihat kat sini setiap tahun pada dulu pada tahun sebelum kita mendapat wabak COVID-19 ni, kita telah bukan diserang dicabuli pencemaran itu daripada pembakaran hutan daripada kawasan-kawasan yang berada di Indonesia, di Indonesia, di Kalimantan, di Sumatera, di mana mereka telah membakar hutan-hutan tersebut. Tujuannya ialah untuk pertanian. Itu dia punya punca alam sekitar. Dan yang kedua pula ialah apakah punca yang kedua ialah daripada bas. Kamu lihat kat sini ini mungkin bas, sebuah bas membawa penumpang-penumpang, dan kita boleh lihat di sini bas ini mengeluarkan asap yang begitu tebal sekali dan boleh membahayakan kepada kepada pengguna-pengguna kenderaan yang lain. Kamu tengok sini sampai menutupi sebahagian daripada jalan raya kat sini. Okey, dan gambar yang seterusnya kamu lihat kat sini adalah gambar yang menunjukkan sebuah kilang yang telah mencemarkan udara. Ini dekat luar negara, mencemarkan udara, dan ianya contohnya kadang-kadang kilang-kilang ni dia mengeluarkan plumbum yang tinggi yang ianya boleh memudaratkan kepada kita punya kesihatan kita. Memudaratkan. Lepas tu kamu tengok sini, perkara-perkara ini yang kamu lihat kat sini ialah perkara-perkara yang kita selalu lihat. Setiap kali kalau kita pergi pasar malam, kalau kita pulang daripada permainan, macam kita tengok menonton bola sepak di stadium, kamu lihat kat sini selepas perlawanan tersebut kita lihat banyak merata-rata tempat sampah-sampah ini telah bergelimpangan dekat longkang-longkang, dekat merata tempat. Ini telah
memburukkan sebenarnya imej negara kita. Okey, dan yang ketiga pula, punca yang ketiga ialah dari segi pembalakan haram. Pembalakan haram ini memang berlaku dekat negara kita. Ini berlaku dekat hutan-hutan kita. Di mana apabila kamu belajar geografi, terutama kamu belajar geografi, hutan-hutan kita mempunyai hutan yang begitu tebal, iaitu hutan hujan tropika. Hutan-hutan tropika kita ni merupakan khazanah negara kita. Tetapi pembalak-pembalak haram ini, mereka telah menebang hutan-hutan kita. Dari segi banyak mengakibatkan apabila dia tebang kita punya pokok kita, mengakibatkan berlakunya banjir-banjir kilat. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku. Contohnya ada dulu pada tahun dah lama dulu dekat Perak di Perak, di mana ada satu kejadian apabila berlakunya satu pencemaran berlakunya pembalakan secara haram, mengakibatkan penduduk-penduduk orang asli yang berada yang tinggal kat situ, mereka telah mengalami musibah apabila air daripada atas bukit tu telah meranapkan rumah mereka. Ini adalah yang ketiga, punca yang ketiga. Punca yang keempat pula ialah dari segi, kamu lihat kat sini, dari segi apabila benda-bendanya berlaku mengakibatkan kita punya hutan kita tak subur, mengakibatkan pokok-pokok kita menjadi kering kontak. Okey, ini kesan Ini kesan yang pertama. Kamu lihat kat sini dulu bila berlakunya pembakaran hutan, kita lihat selepas pembakaran hutan, hutan-hutan kita ni menjadi kering, menjadi kontang dan tak ada lagi pokok-pokok pokok-pokok yang kita boleh lihat yang tebal. Yang pertama. Yang kedua pula ialah dari segi dekat sungai. Kita pergi kat sungai, kita juga pernah melihat ada ikan-ikan yang telah mati akibat daripada pembuangan toksin daripada kilang-kilang. Kamu tengok dia, ini sungguh merugikan. Sungguh merugikan kita sebenarnya. Kita telah membunuh binatang-binatang tersebut. Okey, lepas itu, kesan yang seterusnya ialah dari segi kualiti air terjejas. Kualiti air terjejas ialah apabila kita punya air, apabila kita punya toksin, kilang-kilang industri membuang toksin mereka ke dalam sungai, mengakibatkan kualiti air akan terjejas. Kamu lihat kat sini bagaimana orang yang pengguna dia minum air yang kotor. Akibatnya ia ialah kesan daripada industri-industri. Okey, dan yang seterusnya pula kita boleh lihat dari kesannya ialah kita punya kesihatan kita. Kesihatan kita akan terganggu kerana kita telah minum air yang kotor dan mungkin kita akan mendapat pelbagai jenis penyakit. Okey, dan kamu tengok sini ada satu petikan daripada satu petikan yang kamu lihat kat sini ialah petikan dalam dari segi sampah sisa binaan punca pencemaran Sungai Klang. Kamu lihat kat sini, cikgu saja baca dengan kamu, ialah pencemaran sungai yang kecil. Kamu tengok ni petikan daripada akhbar. Petikan daripada akhbar adalah faktor utama pencemaran teruk sungai tersebut. Tinjauan daripada kawasan-kawasan dekat situ, kawasan Abdullah Hukum, Sungai Kebesar yang mengalirkan masuk ke dalam sungai itu, mendapati ada banyak sampah. Ada banyak sampah dan ianya telah mengalir ke sungai utama. Ini disebabkan oleh kerja-kerja pembinaan lebuh raya lagi memburukkan lagi kawasan tersebut. Dan ada, kamu tengok sini ada seorang penduduk tu, nama dia Ji Torai Raju ni, dia kata ianya membawa kepada sampah kepada Sungai Kelang. Dan pekerja-pekerja pembersihan mereka terpaksa mengambil sampah di situ dan mereka terpaksa membersihkan. Kamu tengok sini kesian orang-orang di sungai itu, mereka terpaksa membersih. Mereka terpaksa melakukan sesuatu untuk membersihkan sungai kita. Kita tak tahu siapa yang membersihkan. Yang kita tahu air kita nak bersih, tapi siapakah yang membersihkan kita punya sungai kita. Okey. Dan selepas itu apabila pembinaan lebuh raya itu menyumbang kepada pencemaran dan kontraktor dia meletakkan sisa-sisa
binaan mereka telah menyebabkan air sungai itu akan bertakung dan kotor. Okey, ini adalah perkara-perkara yang selalu diluahkan oleh masyarakat di mana kita tidak mengambil peduli tentang sungai kita. Tapi kalau kita nak dibandingkan negara-negara macam moden yang maju, contohnya di Jepun mereka menghargai sungai dan boleh dikatakan sungai apabila mereka penduduk di sana mereka boleh minum sungai mereka tanpa memproses sebabnya air sungai mereka bersih. Okey. Lepas itu dan apakah kita sebagai rakyat apakah kita sebagai rakyat ataupun apakah kita sebagai pelajar ataupun sebagai masyarakat, apakah kita bertanggungjawab kita? Yang itulah yang cikgu nak bincang dengan kamu, dan apa yang kita boleh rumuskan apa yang cikgu bincangkan tadi ialah kita haruslah menjaga kebersihan alam sekitar. Yang pertama, dan kita haruslah sedar tentang kepentingan alam sekitar terhadap kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita haruslah menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab demi menjaga kesejahteraan negara. Itulah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Okey. Yang keempat ialah harapan agar semua rakyat Malaysia sentiasa peka sedar tentang kepentingan alam sekitar dan mengurangkan pencemaran serta melakukan pemeliharaan dan pemuliharaan. Itulah rumusan yang cikgu boleh kongsikan dengan kamu. Okey, apa yang cikgu nak kamu buatkan. Okey, cikgu nak kamu tuliskan dalam kamu keluarkan kertas kamu. Cikgu ada soalan di sini. Cikgu ada soalan yang nak beri kepada kamu dan cikgu nak mohon kamu boleh jawabkan soalan tersebut. Okey, soalan tersebut ialah nombor 1. Okey, nombor 1 soalan dia. Okey, bagaimanakah kita sebagai rakyat Malaysia Malaysia dapat membantu mencegah sungai kita daripada tercemar. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan cikgu ni. Kamu jawab soalan cikgu. Cikgu minta kalau boleh siapa boleh jawab soalan ni, tulis dulu dalam kamu punya latihan kamu. Tulis dulu dalam latihan kamu dan cikgu cikgu boleh bagikan kamu jawapan. Okey, sila mula dulu lepas tu kita bincang dia punya jawapan ni. Okay, cikgu nak kamu cuba dah kalau dah habis beritahu cikgu, lepas tu cikgu nak type kat sini. Cikgu, Ya, saya. membuat kempen. Okey, bagus. Sekejap. Tunggu dulu. Sekejap. Nombor 1 kita tulis kat sini. Okey, bagus idea tu. Sekejap sekejap. Sekejap ada pula tersekat pula. Sekejap. Okey, nombor 1 nombor 1. Mengadakan kempen. Okey, mengadakan kempen, betul? Mengadakan kempen, kita bincang isi tu, okey? Ada lagi?
menguatkuasakan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang. Bagus. Okay, menguatkuasakan. Okay, menguatkuasakan undang-undang. Okey, lagi? Siapa lagi? Idea tu dah ada tu. Mengadakan kempen menguatkuasakan. Ya, saya? Compound tu Gotong guna royong. compound. Compound tu menguatkuasakan undang-undang. Compound tu. Itu contoh dia. Tadi cikgu dengar tadi jawapan ada seorang je. Apa jawapan kamu? Gotong royong. Gotong royong. Okey, bergotong royong. Okey, bergotong royong. Okey. Lagi apa lagi? Apa lagi? Bergotong royong, menguatkuasakan undang-undang. Yang tu dah logik dah. Lepas tu mengadakan kempen. Lagi apa lagi? Selain daripada tu. Selain kita, bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia dapat membantu mencegah sungai kita daripada tercemar. Apa yang kita buat lagi? Kempen, okey. Apa lagi? Ada tak lagi idea lagi yang kamu boleh tambah lagi? Selain daripada itu, apa lagi yang menarik? Bergotong royong, kita bergotong royong. Kamu fikir di sini kamu lah kita sebagai seorang rakyat Malaysia, apa bergotong royong? Okay, bergotong royong, menguatkuasakan undang-undang, mengadakan kempen. Lepas itu kita kena ada lagi tak? Cikgu. Ya, saya. Setiap orang perlu bertanggungjawab. Okey, bagus. Setiap orang perlu bertanggungjawab. Setiap orang perlu bertanggungjawab. Kamu tengok sini yang ni ialah idea kamu. Bagus. Mengadakan kempen. Kalau tidak buang sampah ke dalam sungai? C. Kamu kata apa tadi? E apa? Melarang melarang, mencegah. Mencegah orang ramai daripada membuang sampah ke dalam sungai. Kalau cikgu nampak kamu punya idea kamu ni mengadakan kempen, menguatkuasakan undang-undang, bergotong royong, lepas tu setiap orang perlu bertanggungjawab. Dan cikgu nak tanya, kita akan cikgu akan pergi kepada soalan lain pula. Soalan lain, cikgu kamu tengok sini. Cikgu punya soalan lain soalan nombor 2. Cikgu nak kembangkan idea kamu bagaimanakah kita hendak mengadakan kempen. Bagaimanakah kita hendak mengadakan kempen? Apa yang kita kena lakukan? Apa yang kita kena lakukan? Ya, saya. Kita perlulah menyedarkan orang ramai tentang kesan-kesan pencemaran. Bagus. Kita hendaklah menyedarkan orang ramai tentang apa? Tentang kesan pencemaran. Kesan pencemaran. Okey, kita nak menyedarkan, kita beri kesedaran. Okey.
Okay, lagi. Siapa lagi nak bagi idea dia? Apa lagi? Ada menyedarkan orang ramai. Okay, betul? Lagi apa lagi? Apa lagi yang kita buat dalam kempen tu? Kempen dekat mana kita nak buat? Apakah kempen-kempen? Apakah apa ni? Okey, apakah selain daripada itu menyedarkan orang ramai, lagi apa lagi nak buat ni? Cikgu, membuat cabutan bertuah kepada Membuat cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah tu macam mana kamu nak terang ni? Bertuah. Macam mana kepada orang yang menjaga kelestarian alam, kelestarian sungai. Oh, ya. Membuat cabutan kepada orang ramai yang menjaga kelestarian sungai. Bagus. Kita nak galakkan, okey. Okey, lagi apa lagi? C. Apa lagi kempen? Apakah lagi bentuk-bentuk yang kita kena buat? Kita sebagai ejen sebenarnya. Kita sebagai ejen ejen untuk membersih. Ejen untuk menyedarkan. Apa lagi kita nak buat lagi? Apa lagi? Kita hendaklah mengadakan kempen. Apakah kempen-kempen yang kita kena buat? Menyedarkan orang ramai, membuat cabutan, lagi apa lagi? Kamu boleh kata kat sini kempen perlu diadakan secara dalam talian dan secara bersemuka. Itu ialah kempen tu. Maksudnya dalam talian, kamu letakkan dalam Facebook, kamu letak dalam Instagram, kamu letak dalam macam-macam dalam macam-macam tempat saluran. Ianya boleh menyebabkan orang akan terdedah dengan kempen apa yang kamu lakukan. Okay. Apa yang cikgu nak rumuskan, apa yang kita dah belajar yang tadi tentang perkara-perkara ni ialah kamu kena pastikan apakah punca-punca dia, punca-punca alam sekitar, apakah yang berlaku dan apakah kesan alam sekitar. Itu yang kamu. Lepas tu lagi kamu tadi telah membantu membina ayat tentang beberapa perkara tadi. Cikgu nampak tadi ada yang bagi idea tadi. Okey, cikgu nampak idea daripada kamu. Pertama ialah bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia dapat membantu mencegahkan, kamu kata mengadakan kempen, menguatkuasakan undang-undang, bergotong royong, lepas tu kamu kata setiap orang perlu bertanggungjawab. Yang kelima pula ialah mencegah orang ramai daripada membuang sampah ke sungai. Dan akhir sekali kamu ada nyatakan bagaimanakah kita hendak mengadakan kempen. Kita hendaklah menyedarkan orang ramai tentang kesan pencemaran. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita membuat cabutan bertuah kepada orang ramai yang menjaga kelestarian sungai. Dan yang ketiga ialah kempen perlu diadakan secara bersemuka. Ini ialah perkara-perkara yang kita datangkan. Cikgu harap kamu faham apa yang kita bincang dan kita pergi kepada cikgu punya bahan yang terakhir sedikit kita bincang pada malam ni. Okey, kamu nampak kat sini kamu nampak cikgu punya nota di sini. Okey, nampak kat sini kita buat latihan tentang kalau kita nak buat ayat kita kena pastikan ayat itu menggunakan istilah yang betul. Istilah yang betul ialah perkataan yang betul ikut konteks.
Kamu lihat kat sini ialah penggunaan kata ataupun istilah yang betul. Dan kita lihat dulu, kita cuba cikgu bagi contoh nombor satu ni. Nombor satu, untuk mengikuti pertandingan itu anda perlu mengisi. Yang ni salah, yang ni sebenarnya borang. Yang ni kamu jangan fikir ni. Yang ni betul borang permohonan yang diiklankan dalam akhbar tempatan di awal bulan depan. Ada perkataan yang tidak sesuai digunakan dalam konteks ayat tu. Okey, apa? Apakah apakah penggunaan kata yang tak sesuai di sini ni? Kalau tengok sini, untuk mengikuti pertandingan itu anda perlu mengisi borang permohonan yang diiklankan dalam iklan tempatan di awal bulan depan. Mana perkataan yang tak sesuai? Cikgu bagi contoh sini Perkataan yang tak sesuai di sini ialah mengikuti. Mengikuti tak sesuai. Apakah perkataan yang sesuai kat situ? Menyertai. Menyertai, betul. Yang itu betul. Yang itu tepat sekali. Menyertai. Itu ialah cikgu nak tunjukkan kepada kamu, bila kamu menulis perkataan, menulis dalam karangan, pastikan perkataan yang kamu gunakan ialah perkataan yang sesuai, bukan perkataan yang tak sesuai. Kalau tak sesuai, tak betul lah. Yang ni ialah menyertai. Tepat sekali. Ini ialah jawapan dia. Betul. Cikgu, yang tu kamu dah faham. Cikgu harap kamu faham yang situ. Cikgu tunjuk kat sini supaya kamu faham semua. Ditukarkan kepada yang ni. Mengikuti ditukarkan kepada menyertai. Okey, nombor 2. Kita cuba nombor 2. Penggunaan kemudahan perhubungan awam ke tempat kerja dapat mengurangkan keributan lalu lintas di bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Cikgu, keributan. Okey, bagus. Keributan kat sini. Jawapan dia kesesakan. Okey, bagus. Kesesakan, tepat sekali. Cikgu tulis kat sini, jawapan dia ialah kesesakan. Okey, okey, kamu tengok sini. Kesesakan. Dia pergi situ pula kesesakan. Kesesakan. Dia lari pula jap. Lari pula ni. Sekejap Okey, sini kesesakan. Kesesakan. Kesesakan 2G, 2K ke 1K? Kelas? 1K ke 2K? Kesesakan? 2K okey. Kita pergi kepada soalan nombor 3 Mereka-mereka yang telah dipanggil oleh untuk program latihan hemat negara tetapi mengingkari pesanan akan dikenakan tindakan. Mereka cikgu, sebab mereka kena satu je sebab dah menunjukkan banyak. Okey, kamu kata mereka dan mereka mereka satu kat sini. Okey, jap Okey, mereka ni dah salah di sini Okey, mereka. Okey, sepatutnya mereka saja kan? Ya. Okey, sepatutnya mereka, okey.
Dia lambat sikit. Okey, tak apa, mereka-mereka. Okay, yang ni cikgu type kat sini. Mereka-mereka, sepatutnya mereka. Okey, satu lagi. Ada satu istilah yang salah. Soalan nombor 3. Istilah yang salah digunakan. Yang tak sesuai digunakan. Tetapi. Tetapi betul. Tetapi. Selepas pada tu kamu tengok. Selepas pada tu ada perkataan. Selepas pada tu ada perkataan yang tak sesuai. Mengingkari. Mengingkari selepas pada tu. Selepas mengingkari apa? Pesanan. 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 Okey, pesanan. Kalau pesanan ni salah, okey, adakah betul tetapi mengingkari, okey, sepatutnya Nasihat. apa? Nasihat. Nasihat. Mengingkari penasihat. Mengingkari arahan. Ataupun nasihat tetapi mengingkari nasihat akan dikenakan. Mengingkari arahan akan dikenakan. Mengingkari arahan. Maksudnya sesiapa yang tak pergi kepada program khidmat negara ni, mereka akan dikenakan tindakan.